Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi kekalahan besar Perikatan Nasional diumumkan. Satu lagi kekalahan besar Muhyiddin Yassin diumumkan. Satu lagi kekalahan besar Hadi Awang diumumkan pagi ini. Ini apabila usaha modal Perikatan Nasional mau memburuk-burukkan kerajaan pada waktu ini sudah tidak ada lagi. Kalau mereka nak guna modal ekonomi, kalau nak mereka menggunakan modal kononnya pelaburan Malaysia makin mengurang, saham Malaysia makin mengurang, nilai ringgit Malaysia, pelaburan dan sebagainya berkait ekonomi sebagai modal politik, itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Kerana dalam tempo 2 tahun kebelakangan ini, inilah hari pertama Bursa Malaysia cecah paras tertinggi yang tak pernah dicapai, akhirnya dicapai. Bukti peningkatan keyakinan pelabur. Ini satu kehebatan. Saudara, itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan kedua Amir Hamzah. Saya yakin ini adalah kerana usaha gigih daripada kerajaan Madani Perpaduan sekarang ini. Prestasi Bursa Malaysia FBM KLCI yang melepasi 1,600 mata untuk merekodkan paras tertinggi dalam tempoh 2 tahun dan menyaksikan modal keseluruhan pasaran equity negara melebihi 2 trilion pada awal minggu ini menjadi bukti daya tahan ekonomi negara. Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah ketegangan geopolitik yang berterusan. Beliau berkata prestasi itu adalah bukti kekukuhan pasaran dan ekonomi Malaysia. Selain itu, saya fikir ini juga adalah bukti kekukuhan perpaduan Malaysia, kekukuhan kerjasama antara rakyat di Malaysia, bahkan kepimpinan dalam kerajaan perpaduan yang kini dianggotai oleh 18 komponen. Dengan politik yang stabil, pastilah ia akan mempengaruhi pelaburan, mempengaruhi kekayaan, mempengaruhi kestabilan negara. Yang penting, ia juga menunjukkan bahawa langkah pembaharuan kerajaan di bawah rangka kerja ekonomi madani sedang berjalan dan peningkatan keyakinan pelabur. Pelbagai strategi dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terus berjalan seiring dalam merealisasikan sasaran utama ekonomi madani, kata beliau ketika merasmikan CIMB Securities Sdn Berhad di Seni hari ini. Yang turut hadir pengerusi kumpulan CIMB Datuk Muhammad Nasir Ahmad, pengerusi Suruhanjaya Security Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB Datuk Abdul Rahman Ahmad. Amir Hamzah berkata, sebagai penjaga kesejahteraan ekonomi Malaysia, Kementerian Keuangan diamanahkan dengan tanggungjawab menggubal dasar dan strategik untuk memastikan pertumbuhan yang mampan, kestabilan keuangan dan kesejahteraan untuk semua rakyat. Beliau berkata, intipati utama kepada mandat itu adalah peningkatan dan pembangunan pasaran modal Malaysia. Secara keseluruhan katanya, perkembangan pasaran modal Malaysia mencerminkan komitmen untuk memupuk pertumbuhan, inovasi dan daya tahan dalam sektor keuangan, meletakkan Malaysia sebagai destinasi utama untuk pelaburan dan aktiviti pasaran modal. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini memang benar-benar luar biasa. Anwar Ibrahim bukan orang-orang biasa. Kali ini Anwar Ibrahim membuktikan beliau ialah Perdana Menteri impian Malaysia. Beliau sungguh-sungguh mahu memajukan Malaysia, mahu supaya Malaysia bangkit semula sebagai negara yang hebat.
Hari ini dalam laporan selepas di Riyadh, Perdana Menteri terbang pula ke Qatar, tarik pelaburan ke Malaysia. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang menyokong orang yang makan gaji buta. Ada orang yang menyokong Perdana Menteri yang gagal. Ada orang yang menyokong Perdana Menteri PDF. Ada orang yang menyokong Perdana Menteri Perutusan Khas. Balik-balik perutusan khas, balik-balik perutusan khas. Mereka lupa bahwa ianya tidak membawa apa-apa keuntungan. Tetapi patut sudah sekarang ini kita mula pikir bahwa menyokong Anwar Ibrahim lebih baik. Bayangkan kerja keras beliau yang seperti tak pernah mengenal erti penat lelah. Sekejap ke sini, sekejap ke sana, sekejap lagi ke sini, sekejap ke sana. Saya dapat mengandaikan Anwar Ibrahim ini seperti orang yang mementingkan kerjaya. Beliau tidak senang duduk saja. Beliau mempunyai ketangkasan kerja yang luar biasa. Bahkan ada juga kerisauan melihat sejauh mana para pekerja bawahan Anwar dapat mengejar rentak pace Anwar Ibrahim. Pace Anwar Ibrahim, rentak Anwar Ibrahim sangat laju. Kalau tidak dikejar dengan bersungguh-sungguh, tidak mampu dikejar oleh siapapun. Selepas kejayaan lawatan kerja di Riyadh, Perdana Menteri meneruskan misinya pula ke Qatar dalam usaha menarik pelaburan ke Malaysia. Ini adalah lawatan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim di Qatar selama 2 hari dengan antara pengisian utama ialah menghadiri Forum Ekonomi Doha. Difahamkan, Anwar akan mengadakan sesi dialog bersama pelabur untuk berkongsi pandangan dan pendirian dengan Emir Qatar turut hadir sebagai audien. Qatar merupakan sebuah negara Arab Teluk yang mencatatkan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Bayangkan Qatar dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kaya negara ini. Kita patut menjadi sekutu. Kita patut menjadi pusat pelaburan Qatar. Lawatan rasmi Perdana Menteri ini bagi memenuhi jemputan rasmi Emir Qatar Sheikh Tamim Hamid Al Thani. Wah, hebatnya Anwar Ibrahim bukan sekadar nak datang ke sana tetapi memenuhi jemputan rasmi. Ini bukan Perdana Menteri yang calang-calang. Ini Perdana Menteri kelas dunia. Bukan datang karena mau datang, tetapi karena dijemput. Orang nak dengar dia bercakap. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Dalam masa sama, lawatan tersebut sempena jalinan hubungan 50 tahun antara Kuala Lumpur dan Doha sejak 1974. Terdahulu Anwar maklumkan kejayaan lawatan kerja di Riyadh Arab Saudi bukan saja diterjemahkan dari segi pelaburan, malah katanya lawatan berkenaan turut membina keyakinan untuk syarikat Malaysia diberi peluang terlibat dalam projek besar di negara itu. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkembangan yang luar biasa yang patut kita banggai. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahwa yang menyokong Perdana Menteri PDF, yang menyokong Perdana Menteri Perutusan Khas, yang menyokong menteri-menteri makan gaji buta, itu sudah lapuk. Mereka patut melihat sekarang ini bahwa mereka sudah mempunyai alternatif lain, yaitu Anwar Ibrahim. Berhentilah termakan hasutan, berhentilah termakan fitnah, berhentilah termakan kempen pecah belah. Kerana semuanya itu terbukti tidak berguna. Yang berguna ialah kemakmuran dan kesejahteraan Malaysia. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kalah di PRK-KKB, nampaknya Perikatan Nasional ditimpa tangga lagi. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah kalah, tertimpa-timpa tangga lagi. Kesian, dan ya begitulah hakikatnya politik. Hari ini
engkau seperti kuat, tapi akan datang sudah jadi lemah. Dulu kempen diterima, tema agama, kaum, dan serangan pribadi boleh diterima, sekarang sudah lapuk, tak boleh terima lagi. Kalau dulu tema pecah belah boleh dipakai, sekarang ianya telah pun tak boleh pakai. Dulu tidak panik, sekarang sudah mula panik. Macam mana nak menang kerajaan, macam mana nak menang negeri, kalau isi-isi kempen dulu sudah tidak boleh terima lagi. Nak guna kempen pembangunan pun susah, nak guna kempen-kempen modal politik yang lain pun susah. Jadi Perikatan Nasional nak buat apa lagi? Kempen kali ini, hasutan yang paling besar yang mau digunakan ialah tomahan. Kononnya UMNO dicucuk hidung oleh DAP, sehingga tomahan DAP yang digunakan kononnya boleh menghasilkan kemenangan. Tapi nampaknya ia terspin habis apabila disangkakan teknik tomahan UMDAP yang digunakan terbukti tidak menjejaskan semangat jentera UMNO. Disangkakan Karumbi UMNO, penyokong asal UMNO, mau tinggalkan UMNO DAP selepas UMNO DAP digelar sebagai bersebantal sekarang. Akhirnya itu tidak berkesan apabila tomahan tersebut terbukti tidak menjejaskan semangat jentera UMNO. Tomahan dengan melabel UMNO sebagai UMNO DAP tidak sedikit pun menjejaskan semangat jentera pilihan raya parti untuk membantu memenangkan calon PH daripada DAP. Nampaknya sekarang ini sedikit demi sedikit akar umbi UMNO sudah dapat memahami. Bukan menerima sepenuhnya, tetapi sudah memahami. Menerima dan memahami itu berbeza. Menerima itu, mereka tidak sebenarnya juga rela 100% UMNO bekerja sama dengan DAP, tetapi mereka mula memahami bahwa UMNO perlu dan UMNO mesti bekerja sama dengan parti lain untuk kelanjutan usia mereka, untuk kelanjutan, untuk mereka terus tetap relevan dalam dunia politik. Dan kita lihat sekarang ini terbukti apa yang diramalkan atau difikirkan oleh Zahid Hamidi makin hari makin terbukti berkesan dan makin terbukti berjaya. Kalau dilihat sekarang ini, walaupun UMNO mengambil masa lama untuk pulih, tetapi UMNO sudah mula bangkit sedikit demi sedikit. Kalau dulu nama UMNO mula hilang di bibir rakyat, hari ini UMNO sudah mula menitip di bibir rakyat. UMNO kini mula menjadi pilihan alternatif. Bahkan kita tidak dapat menolak kemungkinan 2, 3, 4 PRU lagi UMNO sudah bukan sekadar dititipkan di bibir sekali lagi, tetapi besar kemungkinan akan menjadi dominasi besar semula dalam politik Malaysia. Ini Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, jalinan Barisan Nasional BN dan PH menjadi tunjang kepada kerajaan perpaduan bersama parti di Sabah dan Sarawak. Seperti yang saya katakan tadi, UMNO perlu bekerja sama dalam kerajaan perpaduan walaupun mempunyai DAP. Ini bukan pilihan, ini kemestian. Kerana kita tahu, kalau UMNO bergerak bersendirian walaupun bersama dalam Barisan Nasional, mereka tidak mampu untuk menjadi kerajaan. Tidak mampu, mengambil masa yang panjang. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan emosi. Jangan terlalu terpengaruh dengan hasutan daripada pembangkang. Berfikirlah sebagai seorang kerajaan. Saudara-saudara sekalian, tidak rugi untuk bersabar, tidak rugi untuk bertoleransi dengan orang. Itu akan lebih baik. Kalau ikut hasutan daripada pembangkang, Anda sendiri yang akan rugi. Biarpun kita dibaling dengan isu
UMDAP, dan agak sukar untuk kita melakukan penjelasan. Hakikatnya, Jalinan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan menjadi tunjang kepada kerajaan bersama parti lain di Sabah dan Sarawak. Saudara, tunjang itu mesti diperkukuhkan. Saya sudah nyatakan bahwa kepimpinan DAP banyak membantu calon BN dalam beberapa pilihan raya kecil baru-baru ini. Jadi saudara, sangatlah baik apabila Zahid pernah kata, apabila bersahabat, bersahabatlah sebaik-baiknya. Apabila bersahabat, setialah dengan sahabat itu, kata beliau, yang seakan-akan juga menyindir PAS. Karena PAS terkenal dengan gelaran bermain dua kolam. Yang kolam sebelah pun dia suka, yang kolam sebelah pun dia suka. Itu yang membuatkan UMNO fed up. UMNO meluat dengan PAS. Kata Zahid Hamidi, ini kali pertama calon DAP bertanding PRK, dan tidak salah jika kita membalas budi yang ditabur oleh mereka, katanya lagi. Ini satu perbuatan yang baik. Ahmad Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan ulang tahun UMNO ke-78 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di sini malam tadi. Menurutnya, kejayaan PH mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru pada pilihan raya kecil hari ini juga bukti bahwa UMNO memiliki daya tahan yang tinggi untuk terus memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Calon PH daripada DAP, Pang Sok Tau, yang mewakili kerajaan perpaduan, dipilih menjadi wakil rakyat yang baru bagi Dewan Undangan Negeri KKB selepas menewaskan calon Perikatan Nasional dengan teruk sekali. Saudara, Sok Tau memperoleh 14.000 undi dengan majoriti besar, yaitu 3.869 undi. Dewan Undangan Negeri KKB mempunyai 40.000 pengundi dengan 369.362 pengundi biasa, 621 pengundi anggota polis dan pasangan, 238 pengundi tentera dan pasangan, serta seorang pengundi luar negara. Saudara, seramai 24.145, yaitu 61,34% daripada 39.362 pengundi biasa keluar menunaikan tanggung jawab memilih wakil rakyat baru pada PRK hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata Perikatan Nasional itu kuat? Siapa kata Pakatan Harapan itu lemah? Semua itu adalah pembohongan. Itu hanya propaganda. Itu hanya kata-kata orang yang nak supaya kerajaan madani perpaduan ini ditolak rakyat. Sebenarnya kekalahan Perikatan Nasional di PRK KKB patut jadi peringatan buat Perikatan Nasional. Satu peringatan besar dan kuat kepada Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bangi Sarizan Johan berkata, kemenangan calon PH Pang Sok Tau dalam PRK Kuala Kubu Baru seharusnya menjadi peringatan kepada Perikatan Nasional. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP itu berkata, kemenangan semalam menunjukkan keyakinan rakyat kepada Kerajaan Selangor, pimpinan Menteri Besar Amiruddin Syari, dan Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di sebelah Perikatan Nasional, dari awal lagi mereka mengintai peluang kemenangan dengan memainkan isu kaum dan agama. Isu sekolah vernakular, agama dan bangsa calon yang bertanding, dan sentimen Melayu hilang kuasa telah dimainkan oleh pimpinan atau pemimpin PN semasa kempen ini, katanya dalam kenyataan hari ini. Namun demikian, seperti yang telah dianalisis sebelum ini, isi kempen mereka yang tepu dan lapuk bersoal isu sekolah vernakular, agama, bangsa calon,
bahkan sentimen Melayu hilang kuasa, itu telah memakan diri Perikatan Nasional. Karena dalam pilihan raya KKB, mereka lupa itu berlaku di Selangor, bukannya di Terengganu, bukan juga di Kelantan. Jadi saudara, mereka lupa, mereka patut menyerang tata kelola kerajaan negeri, bukannya kerajaan persekutuan. Ini yang diserang bertubi-tubi Anwar Ibrahim. Padahal Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri, bukan Menteri Besar Selangor. Jadi itu kesilapan besar Perikatan Nasional. Semalam PAN menang PRK Kuala Kubu Baru selepas meraih 14.000 undi dengan majoriti 3.869 undi. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut lagi, Sarizan berkata, kemenangan PAN menunjukkan politik berteraskan perpaduan dan kebersamaan adalah formula terbaik untuk Selangor dan juga Malaysia. Katanya lagi, kekalahan PN pula membuktikan kempen menggunakan isu kaum dan agama gagal meraih sokongan pengundi di Dewan Undangan Negeri itu. Bahkan kita ramalkan pada pilihan raya akan datang, tiada satu pun yang akan termakan lagi dengan kempen menggunakan isu kaum dan agama. Itu adalah kempen yang sudah lapuk, yang tidak akan diterima pakai lagi, yang tidak akan meraih undi lagi, tidak akan berpengaruh menarik pengaruh pengundi. Kekalahan ini seharusnya menjadi wake up call kepada PN untuk meninggalkan politik pecah belah dan toksik yang sering kali digunakan. Jelas, politik seperti ini membawa pulangan yang kian berkurangan dan tidak mampu untuk menawan negeri seperti Selangor maupun Malaysia. Oleh itu, PN diseru untuk bermuhasabah dan menerima hakikat bahwa Malaysia adalah negara pelbagai kaum dan agama, dan hanya politik kesederhanaan dan perpaduan boleh merangkul sokongan daripada segenap lapisan masyarakat, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.